Nombor 21. Jadual 1 menunjukkan jisim tepung yang diperlukan oleh Min Wee untuk membuat sekeping pizza dan sebalang biskut. Okey. Sekeping pizza, dia nak buat sekeping pizza ni dia perlukan 150 gram. Sebalang biskut dia memerlukan 250 gram. Okey. Dia kata Min Wee hendak, okay, kita garis terus, membuat 4 keping pizza dan 3 balang biskut. Hitung jumlah jisim dalam gram. Dalam gram. Yang ni dia bagi dalam gram lah. Okey. Tepung yang diperlukan oleh Min Wee. Mudah je ni. Yang pertama sekali awak cari yang pizza dulu. Pizza. Okey, berapa? Sekeping dia perlukan 150 gram. Dia nak berapa? 4. Darab 4. Sifar darab 4, sifar 5 darab 4, 20 naik 2, 1, 4, 4, 5, 6. 600 gram untuk pizza. Okey? Kemudian biskut. Okey, biskut. Cikgu tulis. Okey, so 250 awak darab dengan 3. Sifar 3, sifar 5, 3, 15, 3, 2, 6, 7. 750 gram. Okey, so tambah. Nak jumlah kan? Tambah. 750 gram, sifar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 1350 gram. Okey? Okey, kita tengok soalan 22. Kenny mendapat keuntungan sebanyak, okey, cikgu highlight terus, gariskan 4,000 daripada hasil jualan 5 buah komputer. Dia jual 5 buah komputer, dia dapat keuntungan sebanyak 4,000. Okey, kemudian setiap komputer riba itu dijual dengan harga 2,500. Okey, kita gariskan. Setiap komputer. Maksudnya satu komputer tu dia jual 2,500. Okey. Hitung harga kos. Hitung harga kos. Okey, kos bagi setiap komputer riba itu. Baik. Sekarang ni awak kena cari keuntungan untuk satu buah komputer. Yang cikgu tanda warna kuning tu. Okey. So, keuntungan 5 buah komputer ialah 4,000. So, kita kena cari satu. Sebuah komputer tu berapa? So, kita buat RM RM4,000 bahagi dengan 5. Okey. So, 40 yang ke 8. 40 tolak habis. 800. So, untung satu komputer ialah 800. Okey, untung satu komputer. Baik. Lepas tu dia kata, setiap komputer riba itu dijual pada harga 2,500. Dia dah untung 800 untuk satu komputer. Lepas tu dia kata, setiap komputer riba tu dijual dengan 2,500. Satu komputer tu dijual dengan 2,500. Untung dapat 800. So, dia nak tahu harga kos. Mudah je. Kita ambil yang dia jual tu. Kan? Okey. Kita ambil harga jual ialah 2,500. Kita tolak dengan untung yang dia dapat. Okey. Tolak dengan untung. Tolak 800. Sifar. 5 tolak 8 tak boleh pinjam. 15 tolak 8 ialah 7. Lepas tu 1. Jadi 1,700 dia dapat. Ini adalah kos untuk satu komputer. So jawapannya ialah A. Jadual 2 menunjukkan tinggi bagi 4 orang murid. Azrul 23/4 cm lebih tinggi daripada Belly. Belly 53.5 cm. Okey, kat sini dia kata lebih. Dia kata lebih tinggi. So, kalau lebih tinggi ialah operasi tambah.
Okey. Lepas tu dia kata Suhana lebih rendah daripada Azrul. Okey, sekejap Okey. Suhana lebih rendah daripada Azrul. Maksudnya gini. Okey. Lepas tu, kejap, cikgu tengok lagi. Fakrul 20.5 cm lebih tinggi daripada Belly. Okey, dia kata, siapakah yang paling tinggi? Okey. Kalau macam ni kan, awak tak payah kira. Sebenarnya buat macam ni je. Tengok Sekarang ni kita dah tahu Belly. Okey, sekejap. Cikgu buat macam ni. Azrul, Belly, Suhana, Fakrul. Okey, sekarang ni Belly kita dah tahu 53.5 cm. Tapi dia kata Azrul ni 20.34 lebih tinggi daripada Belly. Maksudnya Azrul ni tinggi sikit daripada Belly. Kita buat gitu. Suhana pula dia kata lebih rendah daripada Azrul. So Suhana pendek sikit daripada Azrul. Okey, Fakrul 20.5 cm lebih tinggi daripada Belly. So tinggi sikit daripada Belly. Jadi awak tengok antara antara Azrul, Belly, Suhana dan Fakrul, garisan mana yang cikgu buat paling panjang? Garisan mana yang cikgu buat paling panjang? Cuba awak tengok. Kan? Cikgu nampak Azrul. Betul tak? Azrul yang buat garisan yang paling panjang So, jawapan dia ialah Azrul lah. Itu je lah. Tak payah kira-kira lah. Buat macam tu je. Okey? Soalan 24. Carl bekerja sebagai pekerja sambilan di sebuah restoran pada 5 April hingga 28 April. Dia dibayar RM55 sehari. Berapakah jumlah wang yang diperolehinya? Okey, kita highlight dulu. Dia kerja daripada 5 April hingga 28 April. Lepas tu dia dibayar RM55 sehari. Okey, sekarang ni kita kena cari berapa hari dia kerja. Okey. So 5 bermula pada 5 tau. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okey, kita kira berapa hari dia kerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 hari dia bekerja. Tapi dia kata dibayar RM55 sehari. So, mudah lah. 55 darab dengan 24. Okey. So, 5 darab 4, 20, 20, 22. 5 darab 2, 10, 10, 11. So, dia dapat sifar 2, 3, 1. 1320. Ada jawapan B. Mudah sahaja. Awak kena kira dululah berapa bilangan hari. So, daripada bilangan hari 24 hari ni, darab dengan RM55 yang dia dapat sehari tu. Okey? Nombor 25. Berikut ialah pernyataan Syazlan. Saya ada 25 keping coklat. Okey, dia ada 25 keping coklat. Cikgu gariskan. Okey, lepas tu beberapa keping coklat telah diberikan kepada Mohsin. Dia diberikan. Diberikan ialah operasi tolak kan? Maksudnya kita bagi barang ke orang, barang kita makin berkurang. Okey, macam tu. Saya telah makan. Makan sebanyak 3 keping coklat. Makan. Bila makan kat sini pun, bilangan pun semakin berkurang. Pun operasi tolak. Okey, cikgu tulis kat atas ni. Ni operasi tolak, ni pun operasi tolak. Baki bilangan coklat ialah 9 keping. Okey, baki 9 keping. So, ni jawapan lah. Okey. P ialah bilangan keping coklat yang diberikan oleh Mohsin. P ni yang diberikan tu. Antara berikut yang manakah ayat matematik berdasarkan pernyataan di atas?
Okey. So, mana jawapan dia? Okey. So, kita ambil 25. Kita tengok 25 kat depan. Okey. A pun salah. B salah. C kemungkinan. D salah juga. So, 25. Dia ada 25. Dia bagi dekat kawan dia. Tak tahu P. Dia makan lagi 3. So, jawapan dia 9. So, jawapan dia ialah, ayat matematik yang sesuai ialah C. Okey. Nombor 26. Rajah 5 menunjukkan dua utas tali. Ada tali R, ada tali S. R dia tak bagi tahu berapa. S dia dah bagi tahu 16 meter. Okey. Dia kata panjang tali S adalah 4/5 daripada panjang tali R. Okey. So, cikgu gariskan S adalah 4/5 daripada R. So, dia kata cari panjang dalam meter tali R. Oh, dia suruh cari ni. Yang R ni berapa. Okey, kita ambil ayat matematik dia. S ialah 4/5 daripada ialah operasi darab R. R kita tak tahu berapa. Tapi S kita tahu. Ialah 16 meter. Okey, kita isi 16 meter kat sini sama dengan 4/5 darab R. Okey. Baik. Kemudian 4/5 ni, okey, kita pindah satu-satu. Okey. Per ni ialah operasi bahagi. Ni, per ni operasi bahagi. Kita ambil 5 ni sebab dia operasi bahagi kan. Gerak ke sini jadi operasi apa? Yes, operasi darab. Cikgu tulis macam ni So, dia jadi 16 meter darab 5 sama dengan 4 darab R. Gitu. Okey. So, sekarang ni 4 ni operasi darab. Bawa pergi sebelah jadi operasi bahagi. Jadi 16 meter darab 5 bahagi 4 sama dengan R. So, awak boleh selesaikan. Okey, cikgu tulis kat sini So, 16 meter darab 5. Ni 6 darab 5, 30. 5, 80. Okey. Lepas tu, 80 ni awak kena bahagi pula 4. Bahagi 4. 4, 8, 2. 8. 20 meter. Ada tak jawapan? Yes. 20 meter. Mudah sahaja. Okey. Panjang segulung ribbon ialah 60 meter. 4/5 daripada ribbon itu telah digunakan. Berapakah panjang ribbon yang tinggal? Dia kata yang tinggal. Okey, sekarang ni awak buat macam ni. Ni petak Dia kata 4/5. 4/5 dah guna. So, kita kena potong ni ialah 5 lah. Sebab apa cikgu potong 5? Sebab bawah ni 5. Okey, 4/5 telah digunakan. Okey, kita lorekkan. Yang ni dah guna. Okey, nampak tak? 4/5. So, yang belum guna lagi yang mana? Ni. Berapa pecahan dia tu? 1/5. Kan? Yang warna merah tu. Yang baki tinggal. 1/5 kan? Okey. So, awak ambil 1/5. Darab dengan panjang ribbon semua ni ialah 60 meter. Okey. Darab 60. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 10. 10 bagi 5, 2. So, jawapan dia ialah 12 meter. B. Nombor 28. Berikut adalah perbualan antara Encik Raza dan pekerjanya. Sebanyak 3,500 majalah telah dicetak dan disusun sama banyak ke dalam 35 buah kotak. Okey, cikgu garis terus. Garis 3,500 majalah telah dicetak dan disusun sama banyak ke dalam 35 buah kotak. Dah hasilkan 3,500, dia susun, dia masukkan ke dalam 35 buah kotak. Lepas tu dia kata apa ni? Encik Razali. Encik Raza tadi. Lepas tu Encik Razali kata, tolong hantar 23 kotak majalah itu ke kedai buku dan selebihnya ke perpustakaan. Okey.
So, dia kata apa ni soalan dia? Berapakah bilangan majalah yang akan dihantar ke perpustakaan? Dia nak tahu bilangan majalah yang dihantar ke perpustakaan. Perpustakaan tadi selebihnya. Okey. Jadi, dia ada berapa kotak awak? 35 kan? 35 kotak tolak dengan 23 kotak. 23 kotak ni dihantar ke kedai buku. Okey, tolak dulu. 5 tolak 3, 2, 3 tolak 2, 1. Okey, 12 kotak. Okey, sekarang ni awak tengok. Ada 3,500 majalah. Kan? Lepas tu disusun ke dalam 35 buah kotak. Kita kena cari. Satu kotak tu ada berapa buah majalah. Macam mana kita nak cari? Ni 3,500 dia masukkan ke dalam 35 buah kotak. Okey, so kita buat operasi bahagi. 35,000 pula. 3,500. Maafkan cikgu. Bahagi dengan 35. Sifar 35, 35, 35, 1, 35. Tolak 1,000. Bermaksud satu kotak majalah ni ada 1,000 majalah. Gitu. Boleh? So, 12 kotak. 12 kotak yang dia hantar ke perpustakaan. Okey? So, 12 darab dengan 1,000. Jadi, berapa? Cikgu silap ni. Bukan 3 terlebih sifar. Okey, sorry. Terlebih sifar korang. Sorry. Gitu. Tu yang cikgu pelik tadi tu. Kenapa tak sama kan? Okey, sorry Sifar terlebih. Ada sifar 2 je. Cikgu buat sifar 3. Patutlah cikgu tengok pelik tadi. Okey, tak apa. So, 12 kotak ni awak darab dengan 100. So, 12 ada sifar 1, 2, 1, 2. So, 1,200. Okey? Nombor 29. Okey, tengok soalan dia. Kedai Bernas menawarkan pulangan Kupar rebat RM5 bagi setiap pembelian RM50. Puan Azrina membeli barangan. Cikgu tengok nombor 29 ya. Apa tu Kupar? Tak clear lah. Pulangan Kupar. Okey, tak apa. Bagi setiap pembelian RM50. Puan Azrina membeli barangan dengan harga RM948. Nampak macam nombor 8 tu kan? Okay, cikgu highlight sikit. 8. Berapakah bilangan kupon rebat diperolehi beliau? Okey, pulangan rebat RM5 bagi setiap pembelian RM50. Azrina ni dia beli barangan RM948. Okey. Kalau macam ni, senang je nak buat. RM50 dapat RM5 satu keping. Betul tak? Okey, sekarang ni Puan Azrina ni dia beli barang ialah RM948. Okey. Kalau duit 100 kan 50 tambah RM50. Kan 50 dapat 1 keping 5. 50 dapat 1 keping 5. Kan? So dapat 2 keping. 100 Ni kan 100 kan? So dapatlah 2 dapat RM10. Kan? 2 keping, 1 keping, 1 keping, 2 keping. RM5, RM5, RM10. Kan? Gitu. So, dia kata 900. So, mestilah ni kena 100 ni dia akan berulang sebanyak 9 kali.
kan? 50 kan? 100, 100, 100, 100, 100. Berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5. 100, 100, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 10, ini pun dapat 10, dapat 10, 10, 10, 10. Gitu. So berapa yang ada? Dapat. Berapa keping ada? Ni 10 ni 2 keping RM5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So jawapan dia ialah 18 keping. Okey? Kira macam tu je. Okey, soalan 30. 64% daripada murid-murid di sekolah menaiki bas sekolah. 64% naik bas sekolah. Jika terdapat 1,850 1,850 orang murid di sekolah itu, okey. Jumlah dekat murid dekat sekolah tu ada 1,850. Hitung bilangan murid tidak menaiki bas sekolah. Okey, kita dah tahu 64% ni dah naik bas sekolah. Okey, so kita ambil 100%, kita tolak dengan 64. Ni kita cari murid yang tak naik bas sekolah. Kita cari peratus dahulu. 0, 9, 10, 10 tolak 4, 6, 10 tolak 4, 6, 9 tolak 6, 3. So 36% ni tak naik bas. Okey, tak naik bas. Jadi macam mana kita nak cari bilangan murid 36% ni? Mudah je. 36 per dengan 100. Tukar dulu dalam bentuk pecahan. Lepas tu darab dengan 1,850. Okey. Jom kita selesaikan. Potong sifar, potong sifar. Okey. Nak potong lagi tak boleh dah. Sebab tak ada sifar dah kat sini. Dekat nombor 1,850 tu dah tak ada sifar dah kan. Okey. Lepas tu kita boleh buat gini. 36 dengan 10 ni awak boleh kecilkan nombor ni dulu. Sebelum awak buat operasi darab dengan bahagi tu. Sebab nombor ni besar. Jadi awak kena kecilkan dulu. Awak nak guna sifir berapa? Okey, boleh kita guna sifir 2. Okey, so yang ni bahagi 2, bahagi 2. Kan? Okey, so sekejap. Macam ni. Bahagi 2, bahagi 2. 10 bahagi 2 berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Potong yang ke-5. Okey, 36 bahagi 2. Mungkin awak tak boleh congak. It's okay. Buat bentuk lazim. 1, 2 tolak 3 tolak 2, 1, 16. 16 yang ke berapa? Yang ke-8 kan? So, 16 habis. So, yang ni 18. Okey, cikgu tulislah ayat matematik baru. 18 per dengan 5 darab dengan 185. Awak kena selesaikan hak ni. Okey, nombor dia dah kecil sikit. So awak boleh selesaikan lah. Awak ambil 185 dulu bahagi dengan 5. 185 bahagi 5. 5, 10, 15 yang ketiga. 15 tolak 8 tolak 5, 35. Turun 5 ni kan. Okey, 35 yang ke-7. 35 habis. So potong 37. Okey. Boleh Lepas tu 37 ni darablah dengan 18. Okey, 37 darab 18. 7 darab 8 berapa? 35, 42, 56 kan? 6, 5. 8 darab 3, 8, 16, 24. 24 tambah 5, 29. Tak muat. 7 pangkah 7 darab 1, 7. 3 darab 1, 3. Tambah 6. Okey.
6 turun 6. Cikgu tulis kat sini Okey, cikgu tulis sini 6 tak muat. 6 9 tambah 7 berapa? 16 kan? 6 naik 1. 3 tambah 2 5 6. So 666. C jawapan dia. Okey? Rajah 6 menunjukkan sekeping bil yang tidak lengkap. Okey, bil yang tidak lengkap. Pinggan 15. Harga satu pinggan RM5.80. Sebab dia beli 15, jumlah dia 87. Okey, mangkuk dia beli 22. Harga satu unit pun tak tahu, harga penuh pun tak tahu. Tetapi dia dah bagi jumlah kat sini, RM190.40. Macam mana kita nak cari kat sini? Ini cikgu tanda kuning ni. Okey, macam mana nak cari? Mudah sahaja. Kita buat operasi tolak. RM190.40. Awak tolaklah dengan RM87. Okey, tolak. Berapa dapat? Sifar 4. Tak boleh pinjam. 10 tolak 7. 3. 8 tolak 8. 0. 1. RM RM103.40. Ni ialah jumlah untuk mangkuk. Okey, dia beli 22. Nak tahu harga satu. Jumlah dia RM103. Dia beli 22 mangkuk. Nak tahu harga satu ialah operasi bahagi. So kita bahagi kat sini RM103.40 bahagi 22. Okey, so kita kena buat sifir 22. 22, 44, 66, 88. Sifar 1, 10, 110. 3, 1. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 154. Okey. Berhenti situ dululah. Okey, kita tengok 103. Tak ada 103 ni. Jadi kita ambil yang hampir lah. 88. Tak boleh ambil 110. Lebih. Okey. So, 88 yang ke berapa tu? Yang keempat 4. 88 tolak. 3 tolak 8 tak boleh. Pinjam. Sifar 9, 10. 13 tolak 8, 5. 9 tolak 8, 1. Jadi 154. Ada 154. Yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 korang. Okey, 7, 154 tolak habis. So, 1 tu ialah RM4.70. Ni jawapan dia. So, jawapan dia ialah A. Okey. Nombor 32. Harga sebuah rumah ialah RM163,000. Tanda siap-siap. RM163,000. Selepas setahun, harga rumah itu meningkat sebanyak 15%. Hitung harga baharu rumah itu. Okey, hitung harga baharu. Dia nak tahu harga baru rumah tu. So, kita kena carilah 15% tu berapa ringgit yang meningkat. Macam mana nak cari? Mudah aja. 15 per 100 darab RM163,000. Potong sifar, potong sifar, potong sifar, potong sifar. Habis. Jadi, 163 ni darab dengan 15. RM 1,630 lah kan. Okey, darab dengan 15. Jom kira. 10, sifar 3 darab 5, 15. Dan darab 5, 30, 31. 1 darab 5, 5 tambah 3, 8. Okey, potong 5, turun X, sifar 3, 6, 1. Okey, tambah. Apa dapat? Okey, awak nampak ke tak ni? Sekejap, besar. Sifar 5, 3 tambah 1, 4.
4, 8 tambah 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 tambah 1, 2. Jadi 24,450 yang meningkat. So, nak cari harga baharu dia. RM 163,000 tambah RM 24,450. Tambahlah. Sifar 5, 4. 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 1. Jadi 187,450. Jawapan dia ialah B. Okey? Nombor 33. Okey. Satu mesyuarat bermula pada pukul 2.30 PM dan tamat selepas 2 jam 40 minit. Bilakah mesyuarat itu tamat? Okey. Kita gariskan dulu. Maklumat penting. Mula 2.30 PM. Lepas tu dia kata tamat selepas 2 jam 40 minit. Dia bagi tempoh masa 2 jam 40 minit tu. Bilakah mesyuarat itu tamat? Okey. Cara nak buatnya senang sahaja. Nak cari jawapan. Kita buat garis apa ni? Garis nombor. So, 2.30. Okey. 2.30. 1 jam. 1 jam pukul berapa? 3.30. Kan? 3.30 nak cukup 1 jam. 4.30. Gitu. Okey. Lepas tu tambah 40 minit. Okey, pukul berapa kat sini? Baik. Awak nak tahu nak gerak nak gerak jam 40 minit tu kan? Okey, awak buat macam ni. Pukul 4. Sini 6. 4.30 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Okey, lebih kurang lah tu Okey, dia kata gerak 40 minit. Kita gerak jarum panjang ni. Okey. 40 minit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kat situ. So, jarum panjang tu berakhir dekat nombor 2. Dia dah lalu dah nombor 12 ni. So, daripada pukul 4, dia akan jadi pukul 5 kan? Betul tak? Dia akan jadi pukul 5. Ni pukul 5 kat sini. Pukul 5. So, dia jadi 5.10. 5.10 PM. So, jawapannya ialah C. Okey? Nombor 34. Syahir melambung sekeping duit shilling. Apakah kebolehjadian dia mendapat gambar ekor daripada lambungan duit shilling itu? Okey. Kalau duit shilling, kita ada kepala dan ekor. Ekor tu yang ada nombor tu lah. 10 sen ke, 20 sen ke. Kepala tu yang ada gambar-gambar kat depan tu. Gambar-gambar tu lah. Okey. Ikutlah gambar gambar duit shilling kita lah. Okey, cikgu tak pandai nak lukis. Okey, jadi dia kata apakah kebolehjadian? Dia nak tahu kebolehjadian. Okey. So, sebab dekat duit shilling memang ada kepala dengan ekor je. Sama je kan? So, jawapan dia ialah sama kemungkinan. Okey. Nombor 35. Rajah 7 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi 4 tepat dan sebuah segi 3. Okey, ada segi 4 tepat ini dan segi 3. Ini adalah segi apa ni? Segi 3 bersudut tegak. Okey. Baik, panjang PS. Okey, ni PS ni. Sekejap cikgu ambil pen. Okey, ni panjang PS. Dia kata 1/2 daripada panjang PQ. Setengah daripada panjang PQ. Okay, PQ cikgu buat warna merah.
Okey. Alright, dia kata setengah. Lepas tu dia kata apa ni? Hitung jumlah luas. Dia nak luas dalam cm persegi gabungan bentuk itu. Semua ni lah. Semua ni dia suruh cari kan. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak cari PS tu. PS tu berapa nilai dia? Dia kata setengah. Setengah tu maksudnya separuh lah. Kan? Ni separuh macam ni. Kalau kita bagi 2 macam ni kan. So daripada 10 kalau bahagi 2, sini 5, sini 5. Betul tak? Bermaksud PS ni ialah 5 cm. Tak payah kira. Kan? Okey? Baik, cikgu padam. Okey. So PS dah dapat 5 cm. Jadi dia suruh cari apa? Luas. Okey, jom kita cari luas segi 4. Segi 4 tepat dulu. Okey? Baik. Luas ialah panjang darab lebar. 10 darab 5. 10 darab 5 berapa? Congak je ni. 50 cm persegi. Okey, dah dapat dah satu. Okey, cikgu highlight terus. Okey, satu. Baik. Seterusnya kita nak cari yang besar ni. RVTU. Okey. Dah ada. 12 dengan 7. So, kita darab sahaja 12 darab 7. 7 darab 2, 14. 1, 1, 7, 7, 8. 84 cm persegi. Okey. Dah dapat dah. Yang ni. Okey. Lepas tu, segitiga bersudut tegak pula kita nak cari. Apa formula luas segitiga? 1/2 darab tapak darab tinggi. Kan? Okey. So, murid-murid semua, ini tinggi. Ini tapak. Okey. So, kita kena cari. Okay, sekejap. Saya buat warna biru yang ni. Okey. Gitu. Baik. So, kita kena cari QR. Berapa QR? Ni, QR ni, dia selari dengan PS. So, ini adalah 5 cm. Okey. RV. RV ni, dia selari dengan TU. Kan? Sama kan? Selari. So, ini adalah 12 cm. Jadi, kita boleh kira lah. Kita boleh kira lah ni. Okey, luas dia. Jadi, cikgu kira kat sini. 1/2 darab tapak dia 12 cm. Tinggi dia 5 cm. Okey. So, 2 dengan 12. Okey, boleh kecilkan. 2 bahagi 2, 1. 12 bahagi 2 berapa? 2, 4, 6, 8, 10. 12. Yang ke-6. Okey. Lepas tu, 6 ni darab dengan 5. 6 darab 5 berapa? 30 cm persegi. So, dah tahu semua dah luas dia kan? Luas dia kita dah tahu lah. Dah tahu semua. So, nak tahu seluruh, kita tambahkan lah. Okay, cikgu tambahkan 50 cm persegi, tambah 30 cm persegi, tambah 84 cm persegi. Tambah semua. 4, 8, 5 tambah 3, 8. 8 tambah 8, 16. 164 cm persegi. Ada tak jawapan dia? Ada. C. Okey? Nombor 36. Rajah 8 menunjukkan jisim 3 buah blok kayu. Okey, ada 3. Okey, awak tengok dulu penimbang. Penimbang ni bacaan dia dalam kg. Okey, so awak kena bacalah penimbang ni dulu. Okey, dia ni ada sini 4 kg. 4 kg. Okey, tengok sengkatan kecil ni ada berapa? Cikgu buat warna merah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? Okey. So, bermaksud bacaan kat sini berapa?
Ni yang cikgu buat warna merah ni. Berapa bacaan dia? Di sini 4 kg. Dia dah lalu 4 kg, 4.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6.7.8. So, berat dia ialah 4.8 kg. Mudah saja. Okey. Lepas tu dia kata, hitung purata. Purata jisim setiap blok kayu itu. Setiap blok kayu itu maksudnya satu blok kayu lah. Dia nak tahu berapa berat dia. Okey, dia nak tahu berapa jisim dia. Gitu. So, nak tahu purata dalam gram. Dia nak dalam gram. Mudah je ni. Okey. 4.8 kg ni awak tukar kepada gram. So, gerak titik ke kanan sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab 1 kg sama dengan 1000 gram. So, 1000 gram ni ada 3 sifar. Sebab itulah kena gerak 3 kali ke kanan. Okey, kita tukar kepada gram. 1, 2, 3. Okey, so jadi 48 sifar gram. 4,800 gram. So, dia nak tahu setiap kotak. Setiap kotak satu kotak. So, kita buat 4,800 gram. Okey, kita bahagi dengan 3. Guna sifar 3. 4 tak ada dalam sifar 3. Ambil 1. Yang pertama 3. 4 tolak 3, 1, 18. Okey, 18 yang ke berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 yang ke 6. Okey. So, yang ke 6, naik 6 di atas, 18 turun, habis sifar terus naik atas. Jadi, 1,600 gram. Jawapan dia bukan A, Jawapan dia ialah D. 1,600 gram. Okey? Nombor 37. Catapan menunjukkan perbelanjaan jurai dalam sebulan. Okey, simpanan 15%, kereta 25%, sewa rumah 25%. Makanan dia tak letak. Okey, jadi kat sini kita boleh cari ni. Makanan ni berapa peratus? Macam mana kita nak cari? Kita nak cari dia ialah 15 tambah 25 tambah 25 dulu. Okey, 25 tambah 25, 50 kan? 50 tambah 15, 65%. So, nak cari kat sini, kita ambil 100%. Kan? Penuh. Satu bulatan ni kan 100%. Tolak dengan 65%. Okey. Ingat tak? Ni basic Sifar 9, 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 6, 3. 35%. Okey. So, makanan ni ialah 35%. Baik. Kita baca soalan dia. Gaji bulanan jurai ialah 3,500. Berapakah jumlah dibelanjakan untuk makanan? Jadi, untuk makanan ni kita dah tahu 35%. Okay, gaji dia untuk 1 bulan adalah 3,500. Mudah saja kita nak cari. Kita cari 35 per 100. Kita darab dengan RM3,500. Okey? So, potong sifar, potong sifar, potong sifar, potong sifar. So, tinggal 35 dan 35. So, darab sahajalah. Darab 35. 5 darab 5, 25. Naik 2. 3 darab 5, 15, 16, 17. Okey, pangkah. Dah siap. Turun pangkah. 5 darab 3, 15. 3 darab 3, 9, 10. 5, 7 tambah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 1. So, jawapan dia ialah RM1,225. Nombor 38. Purata jisim bagi 5 paket tepung ialah 2.4 kg.
5 paket 2.4 kg. Jisim 3 paket tepung masing-masing ialah sekejap cikgu tukar warna. 3 paket tepung masing-masing ialah 780 gram, 1.3 kg dan 2.6 kg. Jisim 2 paket tepung lagi adalah sama. 2 paket lagi adalah sama. Dia tak bagi tahu. Hitung jisim dalam kg paket tepung yang keempat. Dia suruh cari tepung yang keempat. So purata 5 paket. Apa itu purata? Purata ialah min. Kan? So min ialah Johor Bahru. Kan? Alright. So jumlah. Jumlah ni operasi tambah lah kan? Dia dah bagi dah 3 paket tu. Kita buat 780 gram tambah 1.3 kg tambah 2.6 kg. Lepas tu yang keempat, yang 2 paket lagi dia tak bagi. Cikgu buat A tambah B. Kita tak tahu berapa. Per dengan berapa paket semua? 5. So purata dia ialah 2.4 kg. Tulis kat situ. Sebab dia dah tunjuk siap. Kan? Alright. So, kita ambil nombor 5 ni dulu. Pindah pergi sebelah. Ni bahagi. Nombor 5 tu dalam keadaan bahagi. Pindah pergi sebelah, dia jadi operasi darab. So 2.4 kg darab 5 sama dengan 780 gram tambah 1.3 kg tambah 2.6 kg. Tambah A tambah B. So kita cari lah dulu 2.4 darab 5 tu berapa? Cikgu kira kat sini. Darab 5. 4 darab 5, 20. 5 darab 2, 10. 11, 12. Titik duduk sini. Sebab lepas titik perpuluhan ada satu nombor je kan? Tak sini. So 12 kg. Sama dengan. Lepas tu awak ambil yang ni. Yang cikgu buat warna biru ni, awak kena tambah semua dulu. Jom kita cari jumlah dia dulu. 780 gram. 780 gram tu kita kena tukar kepada kg lah. Gerak titik ke mana? Kita gerak titik ke kiri. 3 kali. Kan? 1 kg sama dengan 1000 gram. 1, 2, 3. Titik duduk sini. Jadi sifar perpuluhan 78 kg. Dah tukar dalam bentuk kg. Boleh tambahlah semua. 1.3 sifar kg tambah 2.6 sifar kg. Titik mesti sama tau. 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gitu. 2, 3, 4. So, jadi 4.68 kg. 4.68 kg tambah A tambah B. Lepas tu, kita ambil 4.86 kg ni, kita pindah pergi sebelah. Ni dalam operasi tambah. Kan? 4.68 kg tu. Dalam operasi tambah. Bila pindah pergi sebelah, dia akan jadi operasi tolak. Cikgu tulis kat sini lah. Tak muat. Jadi 12 kg tolak. Kejap. 12 sifar kg. Gitu. Tolak 4.68 kg. Awak tolak lah. So, 2 pinjam jadi 1 kat sini. 9, 10. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 6, 3. 11 tolak 4 tak boleh. 1 tolak 4 tak boleh. Pinjam lah. Jadi 11. 11 tolak 4.
2. 11 tolak 4. 7. Okey. Jadi 7.32 kg. 7.32 kg ni adalah untuk A dan B. Dia kata A dan B ni sama. Berat yang sama. Okey? Kalau berat yang sama, kita buat operasi bahagilah kan. Nak tahu untuk A ni berapa, B ni berapa. Betul tak? Nak tahu dua tu. Okey. So, cikgu bahagi pula. Dekat sini 7.32 kg. Cikgu bahagi dengan 2. Guna sifir 2. 7 tak ada sifir 2. So, kita ambil 2, 4, 6. Yang ketiga. 2 tolak 7 tolak 2. 7 tolak 2 pula. 7 tolak 6. Astaghfirullahalazim. Okey. 7 tolak 6. 1. Turun 3. 13. 13 tak ada dalam sifir 2. Kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Kita ambil 12. 12 yang ke 6. Okey. 12 tolak 3 tolak 2. 1, 2. 12 lagi. 12 yang ke 6 lah. Okey. Baik. Titik naik atas. Okey. So, jawapan dia ialah 3.66 kg. D jawapan dia. Okey. Soalan nombor 39. Waktu Helen tiba di Pulau Pinang dari Kelang. Okey, ni yang gambar rajah ni ialah dia tiba di Pulau Pinang. Okey. So, perjalanan itu mengambil masa 5 jam 10 minit. Pada pukul berapakah Helen bertolak dari Kelang? Pukul berapa dia bertolak dari Kelang? Okey, kita buat garis masa. Okey, cikgu tunjuk garis masa daripada Kelang. Okey, lepas tu ni Pulau Pinang. Tiba di Pulau Pinang pukul 9. Okey, pukul 9 dia cakap ke ni? Waktu bila ni? Oh, malam. Ni gambar apa? Bulan tu. 9 malam, so 9 PM. Okey. Baik. Dia kata 5 jam. Perjalanan tu mengambil masa 5 jam. Kan? Tiba. Ini tiba. Ni bertolak. Dia bertolak dari Kelang. Tiba di Penang pukul 9 PM. So, dia kata mengambil masa 5 jam 10 minit. Okey, kita patah balik masa tu. Pukul 8, 1 jam. Pukul apa? 8, patah balik pukul 7 kan? 1 jam. Okey, baru 2 jam. 7, 6, 1 jam. 6, 5, 1 jam. 5, 4, 1 jam. Okey, lepas tu dia kata 10 minit. Kena patah lagi 10 minit. Okay. So, kalau kita buat jarum jam kat sini, cikgu buat dengan pen merah. Pukul 4 kan. Pukul 4. Okey, duduk gini. Pukul 4 jarum merah tu. So, dia kata kena patah balik lagi 10 minit. So, awak patah balik 10 minit. 5, 10. Kan? Maksudnya, jarum jam terakhir duduk di sini. Ni warna biru cikgu buat ni. Nampak tak? Okey. Dan tak mungkinlah jadi pukul 4 sebab dia masa dia patah balik kan. So tak mungkin pukul 4. Jadi pukul 3. Okey. So dia tiba ialah pada pukul 3. Yang warna biru cikgu buat ni. 3:50 minit. So jawapan dia ialah B. Okey. Awak patah balik je masa tu. Okey. Soalan yang terakhir ialah nombor 40. Rajah 10 terdiri daripada 2 buah kubot yang berbeza. Hitung luas. Okey, kita gariskan dia nak luas dalam cm persegi permukaan yang berlorek. Okey, dekat buku awak tu gambar rajah tu tak berapa jelas Dia nampak sikit-sikit je berlorek. Okey, cikgu lorekkan. Cikgu guna warna Awak boleh lorekkan dekat buku PTRS awak tu. Baik. Macam mana kita nak buat?
Okey. Sekarang ni kita nak cari jumlah kawasan yang berlorek. Okey. So, ini dia dah bagi 6 cm. Yang cikgu bulat warna biru ni 6 cm. 6 cm untuk garis yang sama. Ni tanda sama Tanda sama. So, nak tahu apa? Untuk ni. Sekejap cikgu. Okey. Untuk satu ni warna purple ni. Warna purple dengan warna biru ni. Oh, sorry. Dengan biru. Nak tahu panjang untuk purple dengan biru berapa? So 6 bahagi 2 kan. Jadi sini 3, sini 3. Okey, dapat dah. Alright. So kita nak cari yang sini pula. Okey. Ni. Tinggi ni. Sekejap cikgu guna warna lain. Warna kuning lah cikgu guna. Okey, ni tinggi ni. Kita nak cari tinggi. Berapa tinggi tu? Okey. Awak tengok kat sini Ni dia bagi maklumat. Ni tanda sama. Tanda sama. Bermaksud sisi dia adalah sama. Kan? Sisi ni selari dengan yang kat sini. Okey, sekejap cikgu buat warna biru. Dia selari kat sini awak. Dia selari kat sini. Ni, sisi yang sama ni, yang cikgu tanda warna biru ni, dia sama dekat sini. Sisi dia, garisan dia, selari. Okey? Baik. So, kita boleh carilah. Berapa nilai untuk yang dekat kuning ni? Berapa nilai dia? Ni kan? Bahagi 2. Kan? So, sini 3, sini pun 3. Okey? Nampak tak? Okay, so 3 cm juga kat situ. Dah boleh cari luas. Okey, kita cari dulu yang warna kuning. Yang warna kuning ni kita cari. Cikgu labelkan A. Alright. So, luas kuning ni, panjang yang kuning ni. Okey, luas permukaan yang kuning tu ialah 6 darab dengan 3. Okey. 6 darab 3. Berapa 6 darab 3? 6, 12, 18. 18 cm persegi. Okey, dah dapat dah. Satu warna kuning. Oops, sorry. Okey, 18 cm persegi kan. Okey, lepas tu kita cari yang warna merah. Okey, kita cari yang warna merah ni. Warna merah ni sama lah. Cikgu buat warna merah dua-dua tu. Sebab dia punya permukaan dia sama. Okey. Bentuk dia sama. Okey. So, kat sini berapa? Okey, sekejap cikgu buat warna kuning ni. Ni garisan kuning ni berapa? Ni nampak tak yang kuning cikgu buat ni? Berapa nilai dia? 3 kan? Okey. Ni yang panjang ni. Berapa nilai dia? Kita tengok. Ni dia bagi maklumat ni 8 cm. Ni cikgu bulat warna kuning. Nampak tak warna kuning cikgu bulatkan tu? Ni awak. 8 cm ni. Cikgu bulatkan warna kuning. So, garisan ni, garisan kuning ni, yang cikgu buat warna kuning ni, selari dengan yang ke atas ni. So, nilai dia ialah 8 juga. Kan? So, boleh carilah yang tu. Jadi 8 darab 3. 8 darab 3. Berapa? 8, 16, 24. 24 cm persegi. Okey. So ada 24 cm persegi. Okay. Dah selesai. Kemudian ni yang warna biru kita nak cari ni. Okey. So sini 3. Okey, cikgu guna warna purple ni Ni 3. Kemudian ni sisi panjang lebar dia 3. Okey, 3 darab 3 dah kan? Right, 3 darab 3. 3 darab 3 berapa? 3, 6, 9. 9 cm persegi. So, total semua kita tambah lah. Kita tulis kat sini. 18 cm persegi. 24 cm persegi. Sebab ada 2 kan sama. Tulis 2 kali.
Okey, lepas tu 9 cm persegi. Tambah semua. Jadi berapa ni? 8. 4 tambah 4, 8 juga 8 tambah 8, 16. 16 tambah 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 di bawah, 2 naik atas. Gitu. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 2, 7. 75 cm persegi. So, jawapannya ialah B. Okey?